A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sehingga ke saat ini. Kita takbirkan rasa syukur kita di atas segala nikmat pemberian Allah. Antaranya ialah dengan kita peruntukkan sebahagian daripada masa kita untuk kita sama-sama cari ataupun tambah ataupun kukuhkan lagi ilmu yang sedia ada pada kita, terutamanya ilmu yang boleh mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada pencipta kita, mengenalkan kita kepada matlamat dan tujuan utama Allah Ta'ala cipta kita, iaitu semuanya untuk beribadat kepada Allah SWT. Tidak ada ilmu yang paling rapat untuk kita fahami melainkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Yang keduanya, mau nak minta maaf sikit lah, malam ni terlewat sikit, ada masalah teknikal. Apapun kita terus dengan tajuk kita, kita harap semuanya dah ready lah, dah bersedia. Tajuk kita malam ini berkaitan dengan huraian isti'azah, al-isti'azah. Isti'azah ni ringkasan kepada ayat A'udzubillah lah. Isti'azah maknanya minta berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau biasa orang sebut basmalah, dia berkait dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam buku tu dia sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim, makna dia wahai Tuhan, aku minta tolong, beri perlindungan kepada aku daripada syaitan. Maknanya ayat ni tajuk ni berkait macam mana kita nak minta tolong dengan Allah Ta'ala. Kita berdoa supaya kita ni dijauhi daripada gangguan syaitan. Kalau tajuk lepas berkait dengan hadas kecil, hadas besar, apabila ambil wuduk tu, maknanya dia juga berkait kita nak buang segala gangguan daripada syaitan. Malam ni pun masih tajuk berkaitan dengan syaitan. Huraian daripada A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kalau dalam buku ni dia kata tidak ada tok bomo, tidak ada ubat, tidak ada jampi yang boleh kita nak pergi jumpa dengan mana-mana tok bomo ke ataupun mana-mana ubat yang ada orang jual kedai, jual di farmasi ke, ataupun jenis jampi tertentu ke, yang menyebabkan kita ni dapat dilindungi daripada syaitan. Tidak ada. Yang ada adalah kalimah ni antaranya. Yang paling soreh, yang paling jelas, iaitu apabila kita nak berlindung daripada syaitan, antaranya kita baca ayat ni, kita baca doa ni, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Jadi syaitan ni, kalau dalam buku ni dia sebut bahasa jenis kena rejam. Itu istilah orang Kelantan. Apabila sebut syaitan ni, Allah Ta'ala sendiri sebut ar-rajim, yang direjam. Jadi syaitan ni bahasa jenis kena rejam. Kalaulah dalam bahasa Kelantan juga disebut kalau jenis kena tagur. Tagur ni kita ada kayu ke, kita ada tanah kerah ke, orang Kelantan panggil tanah kor. Jadi kita guna tanah, guna kayu tu untuk kita halau, untuk kita lempar pada syaitan. Kalau jenis boleh kita buat macam tu lah. Sebab syaitan ni jenis dia kena rejam. Ini yang ada dalam buku ni. Baik, yang keduanya dia sebut atas dunia ni takdirnya Allah Ta'ala buat, ada makhluk yang kita nampak, ada makhluk yang kita tidak nampak. Kalau kita tidak nampak, antaranya syaitan lah. Ya, hikmat takdir Allah Ta'ala buat. Hatta malaikat pun
kita tak nampak, apatah lagi pencipta keseluruhan Allah Ta'ala sendiri pun kita tak nampak. Cuma dengan ilmu, dengan kefahaman dan keyakinan yang ada pada kita, kita yakin semuanya ada, khususnya terutamanya Allah Ta'ala lah. Dan termasuk makhluk yang dia buat yang kita tidak nampak adalah syaitan. Tentulah ada hikmat sendiri. Hatta contohnya malaikat. Kalau kita baca malaikat ni di bulan Ramadan, terutamanya 10 akhir, terutamanya malam Al-Qadar, Lailatul Qadar tu, setengah riwayat hadis kata hampir semua malaikat yang ada tu turun belaka ke langit dunia, sibuk pada masa tu. Sibuk sehingga dipanggil Al-Qadar, dia memberi makna At-Tadyiq maknanya. Malam Al-Qadar ni adalah malam yang penuh sesak dengan malaikat antaranya. Selain daripada makna Al-Qadar ni adalah malam yang penuh keagungan dan kemuliaan. Jadi penuh sesak dengan malaikat tapi kita tak nampak pun. Begitu juga syaitan. Jadi syaitan ni takdir Allah Ta'ala buat, dia ujian daripada Allah Ta'ala antara musuh utama kita yang Allah Ta'ala sendiri sebut. Dia berfirman, inna syaitana lakum aduun. Syaitan ni merupakan musuh kita, fattakhiruhu aduwah. Jadi memang kita kena ikhtiar, kena jadikan syaitan ni sebagai musuh kita. Jelas. Kalau kita nak bala, kita nak benci, kita nak marah apa dia, kita tahu dah. Musuh kita bukan sesama kita, bukan makhluk lain, tapi musuh utama kita antaranya yang pasti adalah syaitan. Sebab itulah kita kena minta berlindung daripada syaitan ni walaupun kita tidak nampak. Jadi benda tak nampak ni banyak. Hatta dalam buku ni dia bagi contoh, hatta pitih, duit dalam poket kita pun kita tak nampak. Dalam poket orang lain pun kita tak nampak. Sifat perangai yang ada pada seseorang, orang panggil dia ni jenis penakut ke, dia ni jenis berani ke, kita tak nampak. Hak tu hak dekat dengan kita pun kita tak nampak. Apatah lagi makhluk yang Allah Ta'ala buat. Tetapi dia ni Allah Ta'ala beri peluang kepada dia, dia ada peranan besar, kemampuan dia. Antaranya digambarkan oleh Nabi SAW, dia boleh yajri majrad dam. Dia seolah dia boleh masuk dalam tubuh kita untuk menguasai kita manusia ni sebagaimana darah yang mengalir dalam tubuh kita. Hampir semua dalam tubuh kita ni ada darah yang tempat dia mengalir. Jadi sebagaimana darah yang mengalir, begitu juga syaitan ni. Dia boleh mengalir masuk, dia boleh ikhtiar macam mana cara untuk menyesatkan manusia ni. Ada ayat sebut daripada sebelah kanan, kiri, depan, belakang, semua sekali. Dia ikhtiar macam mana untuk menyesatkan kita manusia. Sebab itulah apabila kita nak baca Quran, sebagaimana kita tahu, Quran merupakan kalam ataupun wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan mukjizat turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula dengan Iqra, berakhir dengan kebanyakan ulama kata al-yauma akmaltu lakum, nak gambarkan kesempurnaan penurunan Al-Quran, menggambarkan setelah sempurna usaha kerja buat dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca Quran ni menjadikan dia sebagai satu ibadat. Setengah ulama kata maknanya tengok pun, pegang pun, baca apatah lagi. Kalau kita faham, kita boleh tadabbur, kita memahami, kita menghayati, lagilah banyak pahala yang kita dapat. Dan ilmu yang kita perolehi hasil daripada pengajian kita, kefahaman kita ni, kita sebar, bertambah lagi mudha'afah, bertambah lagi pahala. Dan semua yang kita buat ni asasnya lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah SWT, maka penuhlah. Sebab itulah Quran ni dia la yamassuhu illal mutahharun. Allah Ta'ala dia sebut, dia berfirman Quran ni tak boleh
disentuh, tak boleh kita nak berurusan dengan Quran terutamanya fizikal ni kecuali makhluk Allah yang disucikan. Ada kata malaikat, termasuk kita manusia. Sebab itulah ulama kata apabila kita nak pegang Quran ni kena ada wuduk. Cuma mungkin kita boleh bezakan antara Quran sebutir tu dengan Quran yang ada pentafsiran. Sebab itulah kalau Quran yang ada terjemahan, sama ada dalam bahasa Melayu ke, dalam bahasa Inggeris ke, dalam bahasa Cina, Tamil, bahasa semua sekali itu, dia tidak panggil Quran, dia panggil terjemahan Al-Quran. Jadi sebahagian ulama dia kata kalulah terjemahan tu, kalau tak ada wuduk pun sebahagian kata tak apa, sebab dia bukan Quran tu sendiri. Quran sebutir tu Quran yang ada tulisan dalam bahasa Arab, ayat-ayat Al-Quran sahaja, tidak bercampur dengan bahasa-bahasa lain termasuk pentafsiran. Itu yang membeza kedudukan mushaf ataupun Quran kita panggil dengan tafsir ataupun terjemahan Al-Quran. Baiklah, yang ketiganya al-isti'azah ni, kita a'udzubillah ni, sirah dia, bacaan dia ni ada 3 jenis bacaan yang masyhur lah. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana kita baca. Yang kedua ada juga a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Ada juga itu. A'udzubillah, aku berlindung daripada Allah. Allah ni siapa dia? Antaranya sifat dia as-sami', dia mendengar. Al-alim, dia mengetahui keseluruhan. Minta berlindung daripada asyaitan ar-rajim, daripada syaitan yang direjam. Yang ketiga ada juga sirah dia, bacaan dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ni jagalah orang-orang baca mungkin payah sikit ataupun orang lebih fokus. Yang asasnya, yang masyhurnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga baca, biasanya orang baca masa baca makthurah, dia baca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Yang ketiga a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi. Hamzihi ni kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan. Yang biasa daripada syaitan ni dia boleh kesannya hamzihi. Hamzihi ni jenis penyakit gila, hamzihi, ataupun ialah lebih kurang penyakit gila yang menyebabkan orang itu mati. Hamzihi boleh bawa pada mati. Wa nafthihi, wa nafthihi ni syaitan ni kadang-kadang dia nak melalaikan manusia, antaranya dengan ungkapan bahasa-bahasa, ayat-ayat ataupun syair-syair, ungkapan ikutlah yang boleh melarakan manusia, yang boleh melalaikan manusia. Contohnya yang memuja syaitan, yang memuja wanita secara berlebihan, menggunakan bahasa-bahasa yang indah yang menyebabkan seolahnya beri gambaran buat benda-benda jahat, zina ke, minum arak ke, benda yang baik. Ini nafthihi. Jadi kita minta juga berlindung dengan syaitan daripada benda ni. Wa nafthihi. Wa nafthihi ni daripada sifat takabur. Jadi ada 3 sifat utama berkaitan dengan syaitan ni. Min hamzihi, wa nafthihi, wa nafthihi. Itulah 3 sirah utama. Dan baca pula, bila kita nak baca a'udzubillah ni, ada kata annaha qabla al-qira'ah. Sebelum kita baca Quran, kita baca doa ni dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa? Sebab tujuan bacanya sebab orang kampung kata kita nak amak syaitan lah. Nak halau syaitan daripada ganggu fokus kita, pemikiran kita terhadap apa yang kita nak baca. Ada kata baca a'udzubillah ni selepas pada kita baca Quran. Selepas selesai baca Quran, kita pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Sebab apa? Sebab dia kata antara tujuan kita baca a'udzubillah ni, al-isti'azah ni, a'udzubillah minasyaitonirrajim, adalah sebab kita nak buang segala sifat ujub, rasa bangga diri ke, rasa apa yang kita buat ni benda besar ke. Jadi kita baca Quran ni bukan untuk orang kata sedapnya dia baca ataupun kuatnya ibadat dia, tidak. Jadi apabila kita baca Quran ni sebenarnya semata-mata lillahi ta'ala, untuk dapat berkat, untuk dapat tambah ilmu, untuk jadi panduan kepada kita dengan ayat-ayat Quran kita baca, dengan makna-makna yang kita faham daripada masa ke semasa. Dia memberi kekuatan fizikal, kekuatan mental, jiwa kita, motivasi kita semakin berada pada tahap terbaik. Itu tujuan utama kita baca Quran. Jadi kalau mari perasaan rasa takjub ke, rasa kita ni hebat ke, kita kena buat cepat-cepat. Salah satu caranya, apabila selesai baca Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga pandangan kata kita kena baca dua-dua. Sebelum baca Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selepas selesai baca Quran, sebelum tutup buku tu, tutup Quran tu, kita baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pandangan. Cuma yang masyhurnya adalah pandangan yang biasa kita dengar lah. A'udzubillah isti'azah ni sebelum kita baca Al-Quran. Baik, yang seterusnya a'udzubillah ni ittifaq para mufassir, ulama-ulama tafsir ni, dia bukan daripada Quran. Annal isti'azah laisat minal Quran. Kita baca a'udzubillah minasyaitonirrajim ni bukan daripada Quran. Baik, a'udzu ni dia memberi makna daripada al-auz, iaitu al-iltija dalam bahasa Arab. Iltija maknanya kita minta perlindungan, kita minta pertolongan, kita berkubu, atahassanu billah, kita berkubu, minta berlindung, minta tolong, minta berkubu daripada siapa? Min adza asy-syaitan, daripada perangai huduh syaitan, daripada kejahatan yang akan lahir daripada syaitan. Maknanya dalam setiap perkara sebenarnya, termasuk terutamanya bila kita nak baca Quran lah, kalau kita diganggu oleh syaitan, maknanya dia tidak boleh memberi manfaat, tidak beri kesan yang positif. Jadi sebab itulah apabila start mula kita nak berurusan, termasuk apabila kita nak baca Quran ni, mula-mula sekali kita kena digalak al-isti'azah, dia panggil. Kita minta berlindung daripada syaitan dengan kita baca antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, a'udzu tu dalam bahasa Arab dia panggil fi'il mudhari'. Mudhari' ni dia memberi makna benda tu berlaku dan berterusan. Artinya apabila kita baca a'udzubillah, aku minta berlindung ni, artinya setiap kali kita nak baca Quran, memang syaitan ni akan mari ganggu semua. Macam tu. Kalau tidak, kita baca sekali sudah cukup lah. Start nak baca Quran, kita baca pagi ni ataupun malam ni contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita baca Quran. Esok kan, tak perlu baca dah a'udzubillah sebab kita dah baca dah. Tapi apabila dia memberi makna, benda ni berterusan, artinya kita kena yakin. Syaitan ni macam-macam mana pun dia akan ikhtiar sedaya upaya untuk menyesatkan, untuk menyusahkan kita, mengganggu kita, melalaikan kita daripada ingat pada Allah. Jadi apabila kita sebut a'udzu, dia memberi makna benda ni padanlah. Setiap kali kita nak baca, kita kena minta doa semua berlindung daripada syaitan. Sebab syaitan ni sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, Al-A'raf ayat yang ke-16. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kerana kamu dah menyesatkan aku, dia bagi tahu kepada Allah, dengan sebab syaitan ni perangai huduh, tak nak tunduk, tak nak taat pada perintah Allah. Jadi la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Dia bersumpah, berjanji dengan Allah Ta'ala, dia akan ikhtiar untuk menyesatkan manusia. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim
wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia akan ikhtiar mari sebelah kanan, mari sebelah kiri, daripada depan, daripada belakang, mana dia akan ikhtiar belah-belah mana pun untuk menyesatkan manusia. Jadi sebab itulah antara penawar senjata terbaik apabila kita nak berurusan khususnya dengan Quran, kita digalak baca al-isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Sebahagian ulama dia bagi pembahagian al-isti'azah ni, a'udzubillah ni, minta berlindung ni dua jenis. Jenis yang pertama kita minta berlindung daripada Allah SWT sebab kita yakin Allah Ta'ala ni maha agung, maha sempurna, yang mana dalam buku tadi sebut tidak ada ubat, tidak ada jampi, tidak ada tok bomo yang mampu berurusan dengan syaitan ni, nak mampu nak kekal apa hajat syaitan. Jadi sebab itulah kita minta berlindung dengan Al-Khaliq yang mencipta kita manusia dan mencipta syaitan itu sendiri. Jadi apabila kita sebut a'udzubillah, aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan ni, minta tolong dengan Allah Ta'ala, maka kita yakinlah Allah Ta'ala ni maha agung, dia berkemampuan sepenuh. Dan kita kena yakin dalam bab ni tak boleh kita syirik. Maknanya hanya Allah Ta'ala lah yang mampu berurusan dengan ni. Itu yang pertama. Al-isti'azah, makna kita minta berlindung yang kedua ni, boleh juga ulama kata, tapi dia tidak membabitkan bab i'tiqad. Macam kita nak minta tolong orang, tu tak apa juga. Yang minta tolong contohnya orang nak buat khianat kita, kita pun lari nesuk, kita nak minta tolong orang supaya dia jaga kita, ataupun dalam dunia sekarang ni lajik siasi, dia panggil apa dia, pelarian politik. Kalau bagi sebuah negara orang yang penting dia nak dikhianati ke, dizalimi ke, dia lari daripada sebuah negara ke sebuah negara, dia panggil perlindungan politik, minta perlindungan. Tu tak apa sebab dia tidak berkait dengan akidah. Kalau berkait dengan akidah, contohnya kita nak berlindung dengan syaitan ni, tak boleh kita minta berlindung dengan makhluk kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang seterusnya ulama ada bahas apabila kita sebut a'udzubillah ada hamzah depan tu, sebenarnya dia memberi faedah tertentu. Jadi sebab itulah apabila kita baca a'udzubillah, sebenarnya dia kata dia menuntut kepada kita supaya menghadirkan diri, supaya apabila kita baca tu, baca bukan hanya keluar daripada mulut, tapi dia juga mari daripada hati kita. Itu penting. A'udzubillah automatik sekali mulut ucap a'udzubillah, dalam masa sama hati kita pun hadirkan diri. Apa yang kita sebut ni, apa yang kita nak, apa yang kita hajat dengan Allah Ta'ala, itu maksud. Sebab itulah ada hamzah depan. Yang kedua, dia bermaksud hamzah juga supaya ada dalam hati kita, jiwa kita ni sifat tawaduk, rendah diri, sehingga kita seorang, kita tak mampu nak berlawan dengan syaitan ni. Kena minta tolong juga, dan tidak ada tempat tolong melainkan Allah SWT. Jadi apabila sebut a'udzu, kita ingat selalu bahawasanya hati kita ni memang mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa pun banyak kita guna kalimah a'udzu ni. Contohnya doa musim-musim Covid ni, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku minta berlindung daripada apa? Daripada penyakit-penyakit kronik lah, penyakit sapok, penyakit kusta, penyakit gila,
wa min sayyi'il asqam, dan segala jenis penyakit-penyakit yang berat-berat dan yang kronik lah. Kita minta juga a'udzu itulah penggunaan a'udzu. Seterusnya banyak juga ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan syaitan ni, termasuk ayat dan surah An-Nahl, fa idza qara'tal Quran, bila kamu baca Quran, fasta'iz billah, maka hendaklah minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan. Ayat dan surah Al-A'raf, ayat yang ke-200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Ayat ni dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke-200. Kalau kita rasa ada gangguan daripada syaitan, syaitan nak goda kita ke, kita rasa supaya kita ni jadi terfikir mudah nak buat benda-benda jahat, benda-benda maksiat, benda-benda yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala, apabila kita terasa, kita kena cepat-cepat fasta'iz billah. Caranya kita minta berlindung daripada Allah SWT. A'udzubillah tadilah. Jadi a'udzubillah ni masa kita nak baca Quran, kita digalak al-isti'azah dulu, a'udzubillah. Benda-benda lain pun termasuk, kalau mari gangguan pemikiran ni, kita kena banyak isti'azah. Sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonirrajim. Dan syaitan juga dia ganggu pemikiran kita ni, macam dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 208. Dia sebut asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan ni menjanjikan kamu. Syaitan ni dia menakutkan kita manusia. Al-faqr, kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia mengajak manusia ni untuk melakukan benda-benda keji. Antara kekejian adalah sifat kedeku, bakhil. Kalau kita tahu dah ada keluarga kita ke, ada jiran kita ke, ada siapa-siapa yang sahih dah dia ni miskin, fakir, perlu pada bantuan. Jadi kita nak bagi derma, nak bagi bantuan mengikut kemampuan kita lah. Memang syaitan akan mari ganggu kita. Rasa kalau mu bagi, mu akan jadi hidup susah lah. Sebab sepatutnya duit ni mu boleh guna untuk beli beras ke, untuk beri peralatan persekolahan untuk anak-anak ke. Dia mari macam-macam. Itu maksud asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah. Sedangkan Allah Ta'ala ni menjanjikan kepada kita orang Islam ni maghfirah, keampunan, wa fadla, kurniaan daripada Allah. Kita yakin apabila kita bagi derma, bagi sedekah, bayar zakat ke apa semua sekali, semua tu pada zahirnya nampak kekurangan, tapi pada hakikatnya dia bertambah. Tambah di sudut berkat, tambah di sudut pahala, tambah di sudut kehidupan yang lebih baik, kesan positif daripada infak, daripada sedekah yang kita lakukan. Itu yang kita kena yakin. Dan ayat hak kita baca sebelum ni, innasyaitana lakum aduwwun. Syaitan ni memang musuh, fattakhidhuhu aduwwa. Maka hendaklah kita jadikan syaitan ni sebagai musuh utama kita. Sebab itulah kalau kita perhati, setiap anak yang dilahir, anak yang dilahir ni, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahir, tak kira siapa, tak kira daripada keturunan mana, bangsa mana, semua anak-anak kecil yang dilahir ni semua lahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah maknanya kalau tidak ada gangguan daripada syaitan, tidak ada gangguan daripada kefahaman lain, semua manusia ni akan rojok, akan kembali, akan beribadat, menyembah, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Itu fitrah. Sebab fitrah ni kita kena yakin antara nikmat besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita manusia. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut nikmat ni terlalu banyak. Kita nak bilang sesa memang tak terbilang.
antara nikmatnya kita ni Allah Ta'ala buat sesempurna penciptaan, kejadian. Tidak ada makhluk yang lebih sempurna daripada kita manusia. Dan Allah Ta'ala lebihkan kita ni dengan akal. Dan Allah Ta'ala anugerahkan pula kepada kita antaranya fitrah. Nak suruh, maknanya dengan bekalan-bekalan yang cukup ni, segmen-segmen yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, keperluan asas, hak asasi kita manusia ni untuk buat satu-satu keputusan tu, tak ada alasan dah selepas pada ni. Kalau kita kata Allah Ta'ala tak bekalkan lagi, ada benda yang Allah Ta'ala tak bagi kepada kita, tak ada. Semuanya dah cukup sempurna. Jadi dengan sebab itulah setiap anak yang dilahir ni kita digalakkan, dia panggil tahnik. Tahnik ni cukur lah kita kata. Ada setengah panggil buah jambu ni. Mula-mula orang sebelah mana telefon kata nak cukur jambu. Anak tak faham. Cukur jambu maknanya cukur rambut. Tahnik. Dan antara doa tahnik maknanya doa u'izuha bika wa dhurriyataha minasyaitanir rajim. Anak orang kecil mula-mula lahir daripada perut mak dia pun kita disunat azan sebelah kanan telinga kanan, iqamat sebelah telinga kiri dia. Maknanya dia keluar daripada bumi tu, antara suara mula-mula yang dia dengar adalah berkait dengan Allah Ta'ala. Walaupun zahir kita fikir gak budak ni faham ke tak? Tapi kita kena yakin sebab dia berkait dengan fitrah. Dan dia berkait dengan tarbiyah, berkait dengan didikan. Budak ajak kecil lagi, keluar je ke muka bumi ni, daripada perut mak dia, suara pertama yang dia dengar tentang Allah. Allahu Akbar. Dan doa juga, u'izuha, aku minta berlindung dengan Allah Ta'ala ni. Budak ni hak dilahir sama ada anak lelaki, anak puan, wa dzurriyyataha, dan zuriat dia minasyaitanir rajim, daripada syaitan. Ayat pentingnya kita ni sentiasa berdoa supaya Allah Ta'ala lindungi kita, jauh kita daripada syaitan. A'udzu billah, berlindung dengan Allah Ta'ala. Allah ni kita tahu dipanggil lafzul jalalah, satu lafaz yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha suci. Itu Allah. Dan apabila sebut Allah ni, dalam kalimah Allah tu dia merangkumi keseluruhan asma'ullah al-husna, nama-nama Allah hak molek, wasifat al-ulia, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang maha mulia ni, semua terangkum dalam kalimah Allah. Itu lafaz Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dia sebut walillahi, bagi Allah ni al-asma' al-husna. Yang ada banyak nama-nama yang hak comel-comel, nama-nama hak baik. Allah la ilaha illahu. Allah ni tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lahul asma'ul husna. Bagi Allah ni dia ada nama-nama yang comel-comel. Sebab itulah apabila sebut Allah, semua sifat-sifat, semua nama-nama Allah yang lain itu terangkum dalam lafaz Allah tu sendiri. Tapi kalau kita sebut Ar-Rahman, dia ambil sebahagian daripada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ar-Rahman contohnya, Allah ni antara sifat dia maha pemurah. Ar-Rahim, apabila sebut Ar-Rahim, sebahagian daripada nama Allah, sifat Allah ni Ar-Rahim, dia maha mengasihani. Sebagaimana kita akan belajar, Ar-Rahman ni kasih sayang Allah, rahmat Allah Ta'ala ni kepada seluruh makhluk, tak kira siapa, hatta binatang, hatta pokok-pokok, semasa makhluk ni duduk atas dunia. Ar-Rahim ni kesian belah Allah ni hanya khusus pada orang beriman je, tak kira siapa. Dia Melayu ke, dia Arab ke, dia India, asal beriman kepada Allah, amal soleh, maka dia akan dapat merasai nikmat Ar-Rahim tadi. Tapi kita tak boleh kata Ar-Rahman ni mewakili nama Allah tak, sebab Ar-Rahman ni dia sebahagian. Kalau sebut Allah, dia merangkumi keseluruhan. Jadi sebab itulah lafaz Allah ni, hak kita berdoa ni, a'udzubillah ni,
Sebab apa kita minta berlindung hanya kepada Allah Ta'ala, minta bantuan kepada Allah? Hak ni lah. Sebab Allah ni antaranya nama dia ni hatta sekarang ni tak ada seorang pun yang berani letak nama anak dia ke contohnya nama Allah, tak ada. Siapa sekarang ni? Itu kelebihan. Kalau nama Muhammad, ada ramai orang letak nama Muhammad. Nama Ibrahim, nama Musa, nama Maryam, Khadijah. Nama-nama kita tu sehingga kadang-kadang kita ni tak tahu seolahnya dia, seolah nak letak nama anak ni gapo. Akhir sekali gabung antara nama suami dengan nama isteri, campur dua tu. Jadi sebab nak ada kelainan, walaupun tak ada makna langsung, bahkan kadang-kadang tak apalah, masing-masing lah. Cuma di sudut nama pun kita digalak beri nama yang beri gambaran positif. Itu digalak oleh agama kita. Adapun nama Allah ni sehingga sekarang ni, dan dia akan berkekalan sampai ke hari kiamat, tidak ada orang yang beri nama Allah. Baik. Allah juga ni dia berkait dengan contohnya syarat. Seseorang tu nak dipanggil seorang Muslim, dia kena bersyahadat. Bagi kita yang kalau keturunan Islam ni, dia macam automatik. Sebab tu sebahagian orang ni dia tidak rasa nikmat berada di bawah Islam ni. Sebab dia sedar-sedar tu dia Islam dah. Jadi dia tak terasa kadang-kadang nikmat tersebut. Tapi kalau kita perhati orang yang takdirnya Allah Ta'ala dia lahir atas muka bumi ni daripada keluarga non-Muslim. Sampai satu tahap dia ikhtiar, dia usaha untuk dapat tu sehingga dia dapat hidayat. Jadi apabila sebut dia bersyahadah ni, dia boleh mengalirkan air mata. Jadi sebab itulah antara syarat nak mengesahkan dia ni Muslim, dia ni orang Islam, dia kena sebut la ilaha illallah. Kalau dia sebut la ilaha illar rahman, tak sah. Kalau dia sebut dia nak mengucap nak masuk Islam, dia sebut la ilaha illa ar-rahim, tak boleh. Dia kena sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, iaitu keistimewaan lafaz al-jalalah. Begitu juga kita nak semaya. Nak semaya tak sebut nama Allah, tak sah. Start nak semaya tu Allahu Akbar dah. Allahu Akbar. Antara paksi utama ibadat kita dengan Allah Ta'ala, semaya lah. Kena sebut Allahu Akbar. Kalau kita sebut Ar-Rahmanu Akbar, walaupun nama Allah tapi tak boleh. Kena sebut Allahu Akbar. Begitu juga keistimewaan lafaz Allah ni, apabila kita nak sebut contohnya, alif lam dalam Allah tu tak boleh digugur. Macam contoh kita sebut Ya Allah. Ya Allah. Kalau hak lain Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau Allah, Ya Allah, Ya Allah. Itu antara keistimewaan lah. Dan apabila kita berzikir contohnya, kita berzikir, kita nak mengingat Allah, banyak kita boleh sebut, termasuk Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Alim, Ya Ghaffar contohnya. Tetapi banyak zikir-zikir, terutamanya yang ma'thur, yang diajar oleh Nabi SAW, contohnya Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Hatta orang mati pun inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi antara keistimewaan juga boleh sebut Allah ni allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang sentiasa sebut nama Allah ni, hatta sebahagian ulama kata tak apa, kita nak zikir sebut Allah je. Allah, Allah, Allah. Tapi dengan niat, maksud Allah ni dialah Al-Khaliq. Ma siwallah semua dipanggil makhluk. Selain daripada Allah semua makhluk. Jadi apabila kita berzikir Allah, 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 kita ingat keesaan, keagungan, penciptaan, kesempurnaan Allah Ta'ala, nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Itu. Jadi apabila kita sebut zikir Allah Ta'ala ni, tatma'innul qulub, boleh menyebabkan hati ni kita rasa tenang. Jadi kalau kita serabu, kita tak tahu nak urus macam mana, nak selesai masalah macam mana, salah satu caranya orang boleh
Orang ada duit boleh pergi umrah contohnya, serabut-serabut lah, ataupun boleh melancong, ataupun pergi duduk dalam hutan, duduk mana boleh juga. Tapi cara terbaik adalah antaranya kita ambil wuduk, sebagaimana kita tahulah, ambil wuduk. Kemudian kita baca Quran, kemudian kita banyak berzikir, insya-Allah dia akan memberi ketenangan pada hati kita. Baik. A'udzubillah minasyaitan. Syaitan ni kita tahulah, syaitan ni sebagai ulama kata dia termasuk dalam makhluk jin, ala jin. Jin ni ada jin mukmin, ada jin kafir. Sebab apa dipanggil jin? Sebab kita tak nampak. Dia terlindung daripada pandangan mata kita. Dia makhluk yang tak nampak. Jadi hak jenis ni kita panggil jin. Jadi syaitan ni daripada kalangan jin. Jadi mana-mana makhluk, sama ada kita manusia ataupun makhluk jin ni, hatta hayawan sendiri, kalau dia langgar peraturan, hatta kalau kita manusia pun langgar perintah Allah Ta'ala, di sudut istilah bahasanya dia dipanggil syaitan. Jadi syaitan ni adalah makhluk Allah yang langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam banyak-banyak syaitan ni dia ada ketua dia, sebagai ulama kata ketua dia iblis lah. Iblis ni merupakan zaim asy-syayatin, panglima kepada pokok syaitan. Jadi ini yang kita minta berlindung ni. A'udzubillahi minasyaitan ar-rajim. Syaitan ni pesen dia Allah Ta'ala buat ar-rajim. Ar-rajim ni kita terjemah yang direjam. Maksud yang direjam ni yang dijauhkan daripada rahmat Allah SWT. Maksud ar-rajim ni adalah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dijauh daripada rahmat Allah SWT. Sebab itulah kita tak boleh jadikan syaitan ni sebagai kawan. Sebab itulah kita kena minta berlindung semua daripada Allah Ta'ala, daripada syaitan, kerana dia adalah makhluk yang dilaknat, yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebahagian ulama kata dipanggil ar-rajim juga sebab apa? Sebab hak masa zaman Nabi Ibrahim lagi kisah. Nabi Ibrahim takdir kehidupan dia agak berbeza. Maknanya Allah Ta'ala mimpikan dia supaya dia ni sembelih anak dia, Nabi Ismail. Jadi apabila dia bawa anak dia Nabi Ismail, syaitan ni mari ganggu. Mari ganggu seolah tak payah sembelih lah, kesian dia apa semua sekali. Jadi Nabi Ibrahim ni baca a'udzubillah mink. Aku minta berlindung dengan Allah daripadamu wahai syaitan. Farajamahu. Maka dia tagur, dia lempar syaitan ni dengan batu. Mungkin Allah Ta'ala beri ruang kepada Nabi Ibrahim nampak syaitan, jadi dia tagur. Kemudian syaitan ni pergi jumpa Hajar pula, pujuk Hajar, jumpa Nabi Ismail, pujuk Nabi Ismail. Tapi semuanya baca a'udzubillah mink. Aku minta berlindung daripada Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala daripada syaitan ni. Kemudian dia rejam. Sebab itulah apabila kita buat haji, antara ibadatnya kita melontar di Jamrah Al-Aqabah. Nak ingat itulah. Itu sebab setengah ulama kata dipanggil syaitan ni ar-rajim. Dan ada juga dipanggil ar-rajim kerana apa? Kerana syaitan ni dia ikhtiar untuk dengar berita daripada langit. Syaitan ni sampai tahap tu dia ikhtiar nak tahu apa perancangan di langit tu. Jadi kemudian dia direjam oleh malaikat. Illa man istaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin, dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-18. Dia cuba-cuba curi-curi untuk dengar perancangan daripada langit, kemudian dapat diketahui oleh malaikat, maka fa'atba'ahu shihabun mubin, dan dilempar dengan semburan api lah, bagaimana kita tahu. Jadi dia ni direjam, makhluk yang direjam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, akhir sekali kita panjang sikit ni, kelebihan dia banyak. Antaranya sebagaimana kita tahulah, bila kita nak baca Quran, kita baca a'udzubillah dulu, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Begitu juga ada hadis. Syaitan ni memanglah masa kita nak buat ibadat, dia akan ikhtiar belah-belah mana pun supaya kita ni jauh daripada Allah Ta'ala. Apabila kita dah jauh, syaitan tinggal. Orang yang bergeluman contohnya dengan dosa, dengan maksiat tu, dia tidak syaitan dah tu, dia syahwah kita, hawa nafsu kita.
syaitan ni masuk mula-mula dia ejah, dia ikhtiar. Apabila manusia dah bergelumai dalam dosa, dalam maksiat, itu hawa nafsu seseorang, syahwat seseorang. Dia manusia tak boleh nak kawal hawa nafsu dia. Jadi syaitan ni mula-mula sebab dia akan ikhtiar pergi kepada orang lain pula. Itu perangai syaitan. Termasuk masa kita nak sembahyang. Ini pernah Uthman bin Abi Al-As, dia kata pada sekali dia jumpa dengan Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, syaitan ni dia ganggu aku masa aku sembahyang. Masa aku sembahyang ni jadi aku terlupa. Jadi Nabi kata itu syaitan yang diberi nama setengah riwayat kata khinzab. Ada setengah kata khinzab. Jadi ada nama syaitan khusus. Syaitan khusus yang ganggu orang masa sembahyang. Jadi cara macam mana? Termasuk kita lah, kalau kita sembahyang, jadi kita lupa contoh ingat ke benda lain, kita kena ingat itu syaitan. Jadi apabila mari waktu tu, kita kena fata'awwadz billah minhu. Kita kena sebut a'udzubillah. Dan minta berlindung daripada syaitan. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan, dan watfil ala yasarik. Macam kita ludah sikit lah. Gitu. Tak keluar lah air liur tu. Kita ludah-ludah. Macam tu bomoh lah. Dia baca-baca je puh-puh gitu. Jadi kita pun puh-puh juga sebelah kiri lah. Puh sikit. Jangan kuat sangat mengganggu orang sebelah pula. Jadi gambarannya. Sampai tahap tu. Masa semaya pun syaitan ni ikhtiar. Jadi Uthman Abil Al-As ni, dia pun sebab pada tu dia semaya, syaitan mari ganggu. Dia baca doa ni. Dia kata Alhamdulillah. Apabila aku buat ni, syaitan pergi. Maknanya apabila kita ikhtiar akhir sekali, kita akan dapat khusyuk yang sebenar dalam semaya. Begitu juga masa kita nak masuk tandas, masuk bilik air, ada doa kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maknanya hatta nak masuk tempat nak buat, nak qada hajat kita, nak buat najis pun, kita minta berlindung juga daripada syaitan. Begitu juga ketika mana kita nak marah. Nak marah ke anak, nak marah ke isteri kita, nak marah pada suami kita, nak marah ke rakan sekerja, nak marah pada siapa-siapa pun, sebenarnya apabila mari marah tu, syaitan ada dah depan. Jadi cara macam mana? Nabi kata antaranya baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ini banyak mujarab kita baca doa ni a'udzubillah minasyaitonirrajim. Begitu juga kalau kita tidur malam, kita mimpi contohnya, mimpi hok yang kita rasa tak apa sedap. Kalau mimpi tengok pemandangan yang comel ke, mimpi jumpa dengan bidadari ke, itu sedar balik pun nak mimpi mula. Tapi kalau mimpi hok tak molek ni, macam mana Nabi ajar kita sedar ni, kita kena ludah juga sebelah kiri kita, kemudian kita baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kemudian kita ubah tempat tidur lah, ubah kedudukan. Kalau kita sedar dalam keadaan, ubah kedudukan lah. Itu yang diajar. Ataupun kita tidur, kita terkejut daripada tidur, kita kena baca doa juga, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin. Maknanya kita minta berlindung juga. Kalau tak ingat ke, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Hatta masa kita sakit contohnya. Masa kita sakit, antara doanya ialah kita sendiri boleh jadi tok bomo sebenarnya pada diri kita sendiri. Sebab itulah contohnya apabila kita nak makan ataupun nak minum air segelas, nak minum air segelas tu sebelum minum, kita bomo dulu. Bomo ni jampi lah. Jampi ni maknanya kita berdoa. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim tu adalah bomo tu, ada jampi. Doa terbaik. Begitu juga kalau kita sakit pada tubuh kita, ialah kita, ini antara ikhtiar. Hak patut pergi jumpa doktor, kena pergi jumpa lah ikhtiar. Perubatan moden ke, perubatan homeopati ke, terserah pada masing-masing lah. Cuma antaranya kita boleh ikhtiar, kita ambil tangan kanan kita lah, kita letak tempat hak kita sakit.
sakit di dada ke, letak tangan kita di dada, kemudian kita baca bismillah 3 kali. Baca bismillah, bismillah, bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian kita baca pula doa 7 kali, baca a'udzubillah. A'udzubillah maknanya kita berlindung dengan Allah Ta'ala juga, wa qudratihi, dan kekuasaan yang ada pada Allah Ta'ala, min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Kita baca doa ni 7 kali. Tangan tu kita letak di tempat kita rasa sakit, kita baca bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian kita baca doa ni, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala dan segala kekuasaan yang ada pada dia daripada sakit, benda-benda yang aku tak suka ni yang ada pada aku sekarang ni, dan aku duduk takut sokmo, aku duduk berhati-hati sokmo. Sekarang ni penyakit tu ada pada aku, contoh. Itu maksud dia lebih kurang. Itulah khulasah daripada tajuk al-isti'azah. Jadi tak sempat juga malam ni kita nak baca tajuk basmalah, bismillah. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan boleh tulis, kemudian mungkin kita boleh respon pada minggu akan datang lah. Sekali lagi hamba minta maaf kerana terlewat sikit masalah teknikal. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita minggu hadapan, dan tajuk mula kita masuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.